Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi tentang tajuk sejarah tingkatan 5 iaitu bab 7, membina kesejahteraan negara. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah tajuk 7.3 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pelajar dapat menjelaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Semenjak kita merdeka, bahasa Melayu telah menjadi bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Malah, bahasa Melayu telah diiktirafkan sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara kita. Bahasa Melayu juga telah dijadikan sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi. Apakah yang diistilahkan dengan bahasa ilmu? Bahasa ilmu merujuk kepada bahasa perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan di peringkat sekolah hinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala bahasa rasmi pula merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi, dalam pentadbiran, sistem pendidikan, aktiviti perdagangan dan dalam bidang kehakiman. Terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan kerajaan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Antaranya ialah bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan dalam Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, kerajaan telah memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan sebagai bahasa pengantar. Ketiga, kerajaan telah menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat keilmuan. Dan yang keempat, menjadikan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai medium ke arah perpaduan. Pertama, kita lihat dulu Akta Bahasa Kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu telah dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan atau dikenali juga sebagai Akta 32. Akta ini digubal di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Kedua, langkah memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar di sekolah menengah kebangsaan. Contohnya, Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Abdul Halim. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Terdapat beberapa langkah telah dilakukan oleh kerajaan iaitu menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas di sekolah menengah jenis kebangsaan. Matlamat kerajaan adalah untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Seterusnya ialah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat
keilmuan bahasa Melayu. UKM telah ditubuhkan pada 18 Mei 1970 sebagai pusat pengajian tinggi awam yang pertama memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dalam bahasa Melayu. Pada 1 Disember 1972, UKM telah menjadi pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu melalui peranan IBKKM. IBKKM kemudiannya ditukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu ataupun ATMA pada tahun 1992. Kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu melalui program pengiktirafan tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainun Ismail. Peranan juga telah dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. DBP telah ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. Ianya bertujuan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asalnya ialah Balai Pustaka. Pengarah pertamanya ialah Engku Abdul Aziz bin Engku Abdul Hamid. Terdapat banyak pembukaan cawangannya di negeri Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah. Terdapat 3 peranan utama DBP, iaitu mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, menganjurkan seminar, menganjurkan aktiviti minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Peranan yang kedua ialah memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat dan seterusnya ialah mengukuhkan pembinaan masyarakat yang berbilang kaum melalui slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Langkah seterusnya ialah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa rasmi iaitu unsur penggerak kepada jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam urusan di peringkat kementerian dan jabatan kerajaan. Pada tahun 1990, bahasa Melayu telah digunakan dalam urusan mahkamah. Secara rumusan, bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi negara. Malah, kedudukan bahasa Melayu juga sebagai bahasa perpaduan dalam negara kita. Peranan seorang pemimpin daratan wajar memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Sebagai pengakhiran, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar. Cikgu mengharapkan pelajar dapat mengulang kaji tajuk 7.3. Sebelum berakhir, ingin cikgu ucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa siri ini akan bersambung lagi untuk siri yang keempat. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida sebagai tanda sokongan kepada mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.